Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai mereka yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam hal keadaan kamu beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana dengan iman kita yang kukuh, dengan iman kita yang sebenar, dan iman yang benar yang akan membawa kita dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah ta'ala. Sidang jemaah yang dihormati sekalian, Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Maksudnya, di dalam sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut di dalam kitabnya, di dalam kitab Allah, iaitu di dalam Al-Quranul Karim, ada sebanyak 12 bulan. Ada sebanyak 12 bulan. Wa minha arba'atun hurum. Dan di antara 12 bulan ni pula, di antara 12 bulan ini ada 4 bulan pula yang dikatakan arba'atun hurum, bulan-bulan haram. Penderanti haram. Apakah 4 bulan ni gapo arti? Yang pertamanya bulan Rajab, yang kedua bulan Zulkaidah, yang ketiga bulan Zulhijjah, dan yang terakhir iaitu yang keempat bulan Muharram. Maka sebab apakah dinamakan arba'atu hurum, bulan-bulan haram? Al-Imam Sa'di rahimahullah berkata, wa summiyat huruman li ziyadati hurmatiha wa tahrimil qitali fiha. Sebab dinamakan bulan-bulan tersebut saat ni bulan haram, sebab apa? Imam Sa'di kata li ziyadati hurmatiha, kecek mudah-mudahnya maksiat yang kita melakukannya di dalam bulan-bulan ini, iaitu 4 bulan ini, orang panggil akibat dia tu begitu besar, berat kalau kita nak ukur dengan maksiat yang kita lakukan di bulan-bulan lain. Di bulan lain tu kita kita mengupak, kita buat fitnah orang, duk kecek hak orang. Kita akik contoh mudah-mudah, dosa. Tetapi cuba kita mai buat di dalam bulan ini. Sama ada di bulan Rajab hak telah lepas dah, Zulkaidah, Zulhijjah hak telah lepas dah, dan bulan Muharram yang kita sedang berada ni, bujutlah kita mai buat. Cuba kita mai mengupak di dalam bulan ini, maka dosanya begitu besar, sangat berat. Dan orang panggil apa ni, hukum dia ataupun lontor dia tu, orang panggil begitu besar juga, berat juga. Orang panggil dalam kan sungsut. Kecek mudah-mudah kalau Tuhan nak godek kita ni, di bulan-bulan lain godek juga, sakit juga. Tetapi di bulan ini, kalau Tuhan godek, suk tangis sungguh, sakit sungguh. Mana kata di segi kita ni kena jaga molek masalah amal ibadat kita, masalah kita dengan Tuhan, masalah dengan kita dengan apa panggil suruh Tuhan, dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena pakak-pakak jaga. Khususnya benda-benda hak Tuhan larang,
yang kita paling kena jaga lagi di bulan ini. Sebab bulan Muharram salah satu daripada 4 bulan yang Tuhan kata tadi, arba'atun hurum, bulan-bulan haram. Dan sebab yang kedua, Al-Imam Sa'di berkata, apa ni? Dengan sebab apa? Wa tahrimil qitali fiha. Kerana pada bulan-bulan 4 ni, apa ni? 4 bulan ni Allah Subhanahu Wa Taala larang masalah perang. Dengan sebab itulah Nabi dan sahabatnya mereka tak berlaku perang di dalam 4 bulan ini. Muharram, bulan apa ni? Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram. Di bulan-bulan lain Nabi melakukan perang. Tapi di dalam 4 bulan ni Nabi berhenti perang. Nah, sidang jemaah yang dirahmati sekalian. Nah, orang panggil kata di antara di saat ini yang mana saya sebut saat ini, kita berada di bulan Muharram, bulan yang mulia. Nah, bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala kata ashhurun hurum, bulan yang haram. Dan kalau kita perhati pula, bulan ini juga bulan Muharram, Nabi dia kata Syahrullahil Muharram, bulan bagi Allah. Kalau kita perhati hadis Nabi tak kata berkenaan dengan bulan lain. Syahrul Ramadan, Nabi tak kata Syahrullah. Nabi tak kata Syahrullah Ramadan, Syahrullah Sya'ban. Kalau Ramadan, Nabi sekadar kata Ramadan ataupun Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Tetapi apabila mari bulan Muharram ini, Nabi kata Syahrullah, iaitu bulan bagi Allah. Jadi Tuhan sana nama bulan ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Syahrullah, bulan bagi Allah. Nak kata sini kalau kita perhati molek, tiap-tiap benda apabila di sana kepada Allah, benda itu boleh benda itu diiktibarkan adalah benda yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, seperti Baitullah, rumah Allah, Kaabah. Dan juga seperti Kitabullah, Quran. Dan juga naqatullah, unta Tuhan. Mana kata kalau kita perhati Kitabullah, iaitu Al-Quran. Tidak ada atas muka bumi kitab yang nak serupa dengan Quran. Tidak ada atas muka bumi ini kitab yang nak sama dengan Quran. Quran ni Tuhan jaga. Tuhan kata wa inna lahu lahafizun. Tuhan jaga Quran daripada benda-benda yang nak mari jadi darat kepada Quran. Orang yang mari nak ukar Quran tak boleh nak ukar. Orang yang mari nak tambah dalam Quran tak boleh nak tambah, sebab Tuhan jaga. Tapi kitab lain hak kita mengaris diri, kalau kita tengok kadang-kadang kena tukar, kena beki, tak ada nak sempurna. Tetapi Quran ni orang panggil satu kitab yang sempurna 100%. Tak boleh nak tukar, sebab yang sempurna dah, kitab yang mulia. Sebab itu kita tengok dalam sosial ada orang yang mari jejak Quran, miskin dia. Kita doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah beri hidayah kepada dia. Kerana seorang itu apabila dia buat hina dengan Quran, dia jejak Quran, jangan ingat molek, Tuhan akan jaga. Bahkan Tuhan akan turun denda pula. Dan seperti mana Baitullah, rumah Allah iaitu Kaabah, Tuhan jaga. Kalau kita rojak kepada sejarah, seorang raja nama Abrahah berserta dengan tenteranya keluar macam partai Yemen menuju kepada Mekah untuk menghancurkan Kaabah, tetapi didapati Tuhan jaga. Tidak didapati mereka itu dibinasa sebelum mereka nak buat lagi. Iaitu Tuhan jaga. Demikian juga orang panggil unta. Kita kena belaka unta ni. Di atas dunia ni orang panggil beribu-ribu unta demo semula. Yang panggil semula dengan melalui izin Allah Subhanahu Wa Taala. Di bulan di raya haji kita semula di negeri Arab demo mereka semula unta, ribu-ribu unta. Tetapi ada satu seekor unta yang Tuhan larang. Yang Tuhan larang semula. Unta ini timur pada zaman Nabi Saleh. Orang panggil naqatullah, iaitu unta bagi Allah. Naqah iaitu unta. Naqatullah iaitu unta bagi Allah. Unta bagi Tuhan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ia pesan kepada Nabi Saleh dan kepada kaumnya, unta ini kamu jangan semula sama sekali. Ini adalah naqatullah, unta bagi Tuhan. Hak lain, unta lain tak apalah nak semula. Ribu-ribu unta ikut mulah.
Tapi hak ni seekor jangan semula sama sekali. Tetapi kaum Nabi Saleh degil. Orang panggil tak dengar. Dan mereka degil. Sehingga mereka tu semula utah tu juga. Maka akibatnya pun sutai mereka itu diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itu dibinasa. Dibinasa walaupun seorang pun Tuhan tak tinggal. Itu ayat apabila benda itu disana kepada Allah Subhanahu Wa Taala, benda itu tu sangat tinggi dan sangat mulia dan sangat agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sentiasa nak jaga benda tu. Lepas tu orang nak buat darat gapo tak leh. Sebab benda tu orang panggil sana kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga bulan Muharram ini, syahrullah, bulan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh dikatakan sebaik-baik bulan. Selepas pada bulan Ramadan, itu bulan yang paling mulia sekali di sisi Allah, iaitu bulan Muharram yang kita berada sekarang. Kerana satu ulama yang bernama Al-Hasan Basri, beliau berkata, apa ni? Falaisa syahrun fis sanati ba'da syahri Ramadan a'zama indallahi minal Muharram. Tidak ada satu bulan dalam masa setahun ini yang selepas daripada bulan Ramadan nak lebih tinggi, lebih agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala selain daripada bulan Muharram yang kita sedang berada dengan dia. Dan juga puasa pada bulan ini juga Nabi berkata, "Gapa afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Sebaik-baik puasa selepas daripada puasa bulan Ramadan iaitu puasa pada bulan ini, iaitu bulan Muharram. Allahu akbar. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pada bulan ini juga iaitu bulan Muharram. Pada tanggal terungkap 20 Muharram. Betul dengan panggil tanggal yang ke-10 di bulan ini ada satu peristiwa, satu hikam berlaku pada masa zaman dulu, iaitu pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Pada hari ini iaitu hari ke-10 Muharram, Allah Subhanahu Wa Taala tolong Nabi Musa. Nabi Musa dapat kemenangan atas seterunya iaitu Firaun. Dengan sebab itu satu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sampai datang ke Madinatul Munawwarah. Setelah mana Nabi itu sampai ke Madinah, Nabi dapat tengok fuak Yahudi sedang berpuasa pada hari itu, hari Ashura, iaitu hari yang ke-10 Muharram itu. Kemudian mereka itu ditanya tentang puasa mereka pada hari itu. Sebab gapo fuak boleh puasa pada hari itu, iaitu hari 10 Muharram. Maka fuak Yahudi segera menjawab, kata, pada hari ini Allah Subhanahu Wa Taala memenangkan, Allah Subhanahu Wa Taala pertang cai cenak kepada Nabi Musa dan kaumnya iaitu Bani Israel atas seteru Allah iaitu Firaun. Bagitulah balahtulah fuak kami puasa pada hari ini. Setelah mana Nabi dapat mendengar perkataan itu daripada fuak Yahudi saat ini, segera Nabi berkata, nahnu aula bi Musa minkum. Kami ini lebih berhak kepada Musa daripada kamu lagi. Kemudian dengan sebab itulah Nabi SAW dia memerintah sahabatnya supaya Nabi dan mereka berpuasa pada hari itu, iaitu hari 10 Muharram. Lepas tu Nabi ajar pula supaya nak puasa kita ni tak sama dengan puasa fuak Yahudi. Masalah tasyabuh. Nah, yang kata Islam ni dia lagi masalah tasyabuh, masalah liambat orang kafir. Sama ada dari segi pakaian, sama ada dari segi perbuatan, sama ada dari segi khususnya lebih laginya di segi amal ibadat. Tak boleh sama sekali kita buat serupa dengan fuak mereka. Tak boleh sama sekali kita kita buat satu ibadat serupa dengan fuak Yahudi. Maka masalah puasa ini, setelah mana fuak Yahudi dia puasa pada hari 10 Muharram, maka Nabi ajar pula supaya nak puasa kita ni tak sama dengan fuak dia. Nabi kata di dalam satu hadis yang berbunyinya, fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumna al-yaum at-tasi'. Allahu akbar. Bermaksudnya pada tahun depan insya-Allah kita semua ni akan berpuasa pada hari yang ke-9 Muharram. Tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, tak ada nak siapa tahun depan didapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dulu. Bermakna kata sini, cara kita nak puasa sunat pada bulan Muharram
kita kena puasa 2 hari, iaitu hari yang ke-9 Muharram dan seterusnya Isyak pula, iaitu hari yang ke-10 Muharram. Supaya ni puasa kita ni tak sama dengan puasa fak Yahudi, insya-Allah taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim wa astaghfirullahal azima li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi azza wa jalla wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Sekali lagi sidang jemaah yang dihormati sekalian, saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada kita semua, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana melalui takwalah yang kita akan berjaya di dunia ini maupun di akhirat nanti. Dan marilah kita bersama-sama memperbanyakkan salawat kita atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah Subhanahu wa taala suruh kita bersalawat atas Nabi kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam kitabnya Al-Quran Al-Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din wa ahlikil kafarata wal mulhidin. Allahumma ij'al khaira a'malina khawatimaha wa khaira ayyamina yawma nalqak. Allahumma irfa' 'anna al-ghala wal waba والربا والزنا والحروب والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.